Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ya ayuhat talabah? Alhamdulillah nari berkhair. Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. طيب قبل أن نبدأ دراستنا في هذا اليوم نفتح هذه الجلسة بسورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, awal kalam qabla an nabda. Nak tanya khabar awak ni. Nak tanya khabar dulu. Apa khabar sekarang ni? Awak rasa pening ke, stres ke, banyak kerja ke apa ke? Cerita sikit. Sepanjang PKP, PDPR ni apakah pengalaman awak belajar secara online dengan banyak kerja daripada guru-guru? Macam mana? Pening, stres. Pening, stres lagi? Serabut. Tak tak. Ada Semua. Rasa nak mengamuk pun ada. Oh, ya ke? Nak tak minit. Kenapa? Alah. Okey, jap. Ada emergency jap. Sabar. Masya Allah. Hello, okey. Kita mula balik. Allahu Akbar. Jadi Ustaz dah dengar awak punya cerita. Awak kata tension, awak kata tak ada banyak kerja, apa tu, macam-macam masalah apa semualah. Sebab apa Ustaz terdetik nak tanya awak ni, kerana bukan awak saja yang hadapi masalah ni. Sekarang ni para mahasiswa dan juga mahasiswi telah menyuarakan ketensionan mereka dan kegeraman mereka terhadap proses PDPR. Okey. Ustaz tengok ni sebab Ustaz tahulah, tengok daripada media sosial, so banyak daripada kalangan mereka yang marah, tension, yang apa, lagi-lagi yang hilang semangat, lagi-lagi yang apa kata, ada yang geram, ada yang bila dah hilang semangat tu dia buat apa? Dia terus tutup, dia tak belajar langsung lah. Ada juga yang macam tu. Jadi kalau awak still join ni, yang join sekarang ni, Ustaz ucapkan beribu dan jutaan tahniah lah, kerana kental jugalah hati awak ni nak menghadapi PDPR. Bagus. Okey. Jadi cuba istiqomah. Minggu depan cuti
Ya ke tak? Ya. Tak tahu. Esok cuti. Esok cuti pula. Minggu depan. Esok cuti. Okey, minggu depan kan? Jadi kalau minggu depan cuti yang kejap lah. Sikit lagi nanti insya-Allah awak akan berehat. Time cuti nanti kalau boring ajaklah ustaz main hayat online. Okey. Orang nak, kadang-kadang ustaz pun nak geram juga. Kita mainlah oleh ramai. Okey, baik. Insya-Allah kita mula Perbentang dah sedia? Nah, Okey, baik. Kita mula daripada Aisyah dulu. Boleh Aisyah? boleh. Okay, Ustaz tunjukkan skrin. Na 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 na. Nampak dah? Na 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 na. Nampak dah? Hal ra'aitum ila syashah amazal hal nazartum ila syashah. Nampak tak? Nampak. Nampak. Pak. Okey, Aisyah. Huna. Ayinil hala minal amsilatil atiyati thumma bayyin naw'ahu. Kenapa keluar macam ni? Sekejap. Kenapa keluar? Ya. Kenapa keluar skrin ni? Okay dah. Oh betul. Okay, tayyib ibda'i. Dia nama ada slow wa mutmain. Sedang tidur budak itu dalam keadaan dia tenang. Hal dia wa huwa mutmain. Hala adalah mutmain. Naw'ul hal. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Limadha? Wa huwa mutmain. Ya, na'am. Kerana hal dia ni hal dia. Hal dia bermula dengan wa huwa, domain, wa huwa ataupun wa hum sebagainya, maka dia adalah jumlah ismiyah. Aisyah, hal dia bukan mutmain saja Hal dia adalah wa huwa mutmain. Kalau saya tak dengar. Oh, dah sebut dah. Sorry lah tak dengar. Okey, soal tsalits. Yusalli al-muslim bi khusyuk. Ada orang tanya soalan ke? Tak. Naam. Hal tu kita tulis hal jumlah je tak boleh? Enggak bisa. La yumkin. Limadha? Lianna al-jumlah lianna al-hal al-jumlah hal al-jumlah yatakawwanu min ithnaini. Sama ada imma ayyakuna halul jumlah ismiyah wa imma ayyakuna halal jumlah al-fi'liyah. Idza naktubu jumlah faqat al-jawabu ghairu dhabtin ghairu dhabitin. Dia tak tepat. Betul tapi tak tepat. Okey. Saya dan Mak Isi dia akan tanya hal jumlah apa? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Okey. Naam, soal salis. Yusalli al-muslim bi khusyuk. Sedang solat seorang muslim dalam keadaan khusyuk. Hal dia bi khusyuk. Okey. Hal syubha al-jumlah. Syibih jumlah. Sebab ada huruf jar. Okey, hibih jumlah kerana ada huruf jar. Okey, ahsanti. Soal rabi'. Ra'aitu rijal ya'kulul aruzza. Aku melihat lelaki itu dalam keadaan memakan nasi. Al-hal dia ya'kul. Ya'kulul aruzza. Okey. Jenis hal dia hal jumlah al-fi'liyah. Jumlah fi'liyah limadha? Sebab ya'kul. Kerana dia mula dengan fi'il ya'kulu. Okey, ahsanti. Ja'at at-talabah wa hiya dahikatun. Ja'at talibah. Wa hiya dahikatun. Ja'at talibah. Ja'at talibah.
Wahia dohikah. Oh, bukan. Tolibatu ke tolibata, tolibati. Tolibatu. Tolibatu. Bagus. Okey. Wahia dhahikatun. Okey. Hal dia adalah Hal dia wahia dohikatun. wahia dhahikatun. Jenis hal dia hal jumlah al-ismiyah. Jumlah ismiyah lianna Wahia. wahia. Tayyib. Soal sadis. Zahaba at-tullab ilal jami'ah mubakkirin. Okey. Halnya Dan datang penduduk Madinah dalam keadaan membawa berita gembira. Hal dia mubakkirin. mubakirin. Jenis hal dia hal mufrad. Hal mufrad. Okey. Ahsanti. Mufrad. Tayyib. Soal sabi'. Ja'a ahlul Madinah yastabashirun. Yastabshiruna. Tabshiruna. Okey. Hal dia yastabshiruna. Okey. Dan hal jumlah al-fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Limadha? Sebab dia mula dengan fi'al. Lianna yastabshiruna adalah fi'il mudhari'. Naam, ahsanti. Okey. Zid soal. Soal thamin. Soalan 8 siapa yang kena bentang? Saya. Tak dengar. Aisyah ke? Ah, Okey, cepat Aisyah. Ra'aitu Ra'aitul khatib ala minbar. khatiba, khatibi, khatibu. Khatibu. Khatiba. Tiba. Kenapa khatiba? Kerana ra'aitu maksud dia saya telah lihat. So khatib ni jadi mangsa. Ra'aitul khatiba. Okey. Ra'aitul khatiba ala minbar. Hal dia ala minbar. Okey, alal mimbar. Syibih al-jumlah. Syibih al-jumlah. Limadha? Sebab ada huruf jar. Dimulakan dengan huruf jar hal dia. Okey, kemudian Aqbalat at-tilmizat sa'idat. Hal dia sa'idat. Jenis hal dia hal mufrad. hal mufrad. Kenapa limadha? Sebab Sebab dia tak ada tanda apa ni pula kerana dia tidak ada tanda hal jumlah ismiyah ataupun hal jumlah fi'liyah ataupun tak ada tanda hal syibih jumlah, maka dia adalah hal mufrad. Okey, seterusnya ittirab linnas hisabuhum wa hum fi ghafalatu ma'ridun. Hal dia wa hum fi ghafalatu ma'ridun. okey, hal dia punya jawapan. Jawapan dia jenis dia hal jumlah al-ismiyah. Sebab ada wahum. Naam, hal jumlah ismiyah. Okey, ahsanti. Ismiyah. Ni semua salin sini. Okey, terus. Ada junud yahmaluna as-salah. Hal dia yahmaluna. Jenis hal jumlah al-fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Hal dia semua yang ni yang belakang. Hal dia yang dia bukan, kalau ikut jawapan sebenarnya dia yahmaluna, bukan yahmaluna saja, dia yahmaluna sampai ke belakang. Hal ni sampai ke belakang lah. Okey, sampai ke titik. Jadi kat ni sampai ke sini, sampai ke yahmaluna silaha. Okey, jadi dia adalah hal jumlah fi'liyah. fi'liyah. Okey, summa Kharaj ala qawmihi fi zinatihi. Hal dia fi zinatihi. Keadaan jenis hal syibih al-jumlah. Sebab ada syibih jumlah. Okey, ahsanti. Lagi
Syahid Usman Al-Halal. Syahada Syahada Usman Al-Halal. Osmanu. Sebutkan baris hujung. Syahada Osmanu. Syahada Usmanu Al-Halal. Hilala Hilala baina as-sahab. Hal dia baina as-sahab. Kibaina sahab. Jenis hal syibih jumlah. Sebab Syibih ada jumlah. Okey, dia baina ni huruf jar ke tak? Aisyah, baina ni adakah dia huruf jar? ikut. Dia tidak. Okey, dia bukan huruf jar. Tapi untuk syibih jumlah bukan sekadar huruf jar sahaja yang akan menjadikan dia hal. Dalam syibih jumlah, sama ada hal tersebut ataupun keadaan tu dia dimulakan dengan huruf jar ataupun dimulakan dengan apa? Kelas 5 sina. Selain pada huruf jar, apa lagi yang memungkinkan dia jadi syibih jumlah? Zaraf. Ya, dia mula dengan zaraf. Zaraf tu antaranya adalah amama di depan, janib-janib samping, fauqa ala atas, khalfa wara belakang dan sebagainya. Baina pun juga termasuk di dalam zaraf. Zaraf tu awak nak tahu zaraf yang mana? Awak tengok dalam tajuk maf'ul. Maf'ul apa? Tanya lagi. Maf'ul apa? Fi. Ya, na'am. Maf'ulun fi. Okey, bagus. Sedap hati dengar. Okey, terus Aisyah. Ja'al Zaid yadahu ala ra'sihi. Hal dia ala ra'sihi. Jenis hal syibih al-jumlah. Ja'a Zaidun. Jawapan ni adalah jumlah ismiyah. Jawapan ni adalah jumlah ismiyah. Limadha jumlah ismiyah? Kerana hal dia bermula pada yaduhu. Yaduhu. Hal yaduhu. Yaduhu ke yadahu? Yadahu. Yadahu ke yaduhu? Okey, nanti confirm ke balik. Yaduhu ke yadahu? Tapi dia duduk tempat hal. Patutnya yadahu lah. Terjemahan sini kan. Telah datang Zaid dalam keadaan tangannya atas kepalanya. Dalam keadaan tangannya. Maka tangan dia itulah hal. Bermulanya hal. Betul lah, Aisyah terjemah bagus. Cantik. Jadi jadi apa? Dalam keadaan tangannya, maka tangan dia tu adalah bermulanya hal. Sebab itulah saya kata ini adalah hal jumlah ismiyah. Kenapa? Kerana tanda hal jumlah ismiyah adalah adanya domir ni. Domir tak semestinya wahwa, wahia, wahum. Kadang-kadang dia buat domir Muttasil. ya, domir muttasil. Apa maksud domir muttasil Izni Irfan? Domir yang bersambung kan? Ya, domir yang bersambung. Yang tu awak kena tengok balik dalam tajuk. Awak tahu tak domir mutasil yang lain ni, tahu tak? Selain pada Izni, tahu tak domir mutasil dengan domir munfasil? Ingat lagi tak? Tak ingat dah? Tidak. Tak. Sebenarnya tajuk domir mutasil dengan domir munfasil ni dia ada dalam tingkatan 3. Boleh tahan kan soalan SPM ni? Berkait-kait juga dengan tingkatan 3. Okey. Macam mana saya nak terangkan sebab tu tingkatan 3. Nanti kalau saya ingat saya bagi nota. Okey, nota untuk domain mutasil dengan domain munfasil. Senang macam inilah, domain mutasil yang bersambung. Huha kakiyana. Itu dia. Huha kakiyana. Huhuma humha humahuna ka kumakum ki kumakunayana. Okey, kalau domain yang munfasil yang terpisah, dia yang biasanya berada di awal ayat biasanya. Contohnya, huwa huma hum hiya huma huna anta tuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Itu domain munfasil. domain terpisah.
Terpisah dalam bahasa Arab infasola ataupun fasola, pisah. Okey. Bersambung dalam bahasa Arab ittasola. Ittasola maksud dia bersambung. Jadi muttasil adalah domain yang bersambung dengan satu kataan, satu kalimah. Okey, itulah dia domain muttasil. Ingat jumlah ismiyah pun boleh berada dalam keadaan domain muttasil, iaitu hu, huma, hum, ha, huma, huna, kakum, akum, kikum, akuna, yana. Okey, seterusnya Aisyah. Ijtama'a at-tullabu. Ijtama'a at-tullabu fi at-taburi la yatakallamuna. Hal dia yatakallamuna. Jenis hal jumlah fi'liyah. Okey, hal dia adalah la yatakallamuna. Jenis hal dia jumlah fi'liyah. Okey. Jumlah fi'liyah. Santi. Dia termasuk dengan la ni. La ni termasuk. Ustaz, la ni termasuk. Dia bukan yatakallamuna saja. Dia ambil daripada la. La ni memang macam tu. Kalau ada la lam ke apa lagi? La lam. Dia kalau duduk di awal ayat kan. Contohnya la yazhabu zaidun. La yazhabu zaidun. La ni dia memang sekali dengan yazhabu. Dia sekali. Kalau awak buang la ni, yazhabu je lah. Kalau awak tambah la, dia jadi la yazhabu tu sekali berada di awal. Contohlah kalau Ustaz minta awak tentukan, okey. Ayat la yazhabu zaidun ni yang Ustaz bulat dengan ni, bawah ni, la yazhabu zaidun, dia jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Pertama awak ingat balik. Ustaz dulu pula ajar masa tingkatan 4, jumlah fi'liyah adalah ayat yang mula dengan kata nama. Jumlah ismiyah pula apa dia? Ayat yang mula dengan terbalik. Okay, jumlah fi'liyah adalah ayat yang mula dengan kata kerja. Jumlah fi'liyah. Boleh tak ni Akilah? Okay. Jumlah ismiyah adalah ayat yang mula dengan kata nama. Okey, tiba-tiba Ustaz bagi ayat la yazhabu zaidun. Betul awak tengok. La yazhabu zaidun. Ni mula dengan la. La ni kata nama ke kata kerja? Awak dah mula sangsi, keliru, apa lagi? Pening, tension, nak baling barang, nak bunuh diri, na'udzubillah. Okey, semua keluar. Maka ingat kata Ustaz, bila ada lam ke apa ke, dia connect dengan sebelah dia. Okey. Fa'al lah, fa'al. Dia connect dengan fa'al. Dia ada juga la yang connect dengan isim. Tapi yang ni la connect dengan sebelahnya. Maka secara automatik la yazhabu zaidun adalah jumlah La fi'liyah. Bagus. Okey, so jawapan ni adalah la yatakallamuna. Ni jumlah fi'liyah. Ya Aisyah, ahsanti ala apa nama ni? Berbentangan ardiki. Okey, taib. Al-an siapa yang perlu sambung pada bahagian ni? Istakhrij halan min al-jumlah. Siapa punya part ni? Erin. Okey, tafadhali ya Erin. Farisha. Apa dia? Farisha. Okey, Farisha, tafadhali. Tafadhal ya Saifullah. Okey, apa? Ya bunayya. Ya bunayya addi as-salati Salata kamilatan. Kenapa solata? Kerana addi ni adalah kata suruhan, fi'il amar. Addi maksudnya tunaikanlah. Ada is-solah. Ada. So dia punya fi'il amar dia adalah addi. Addi. Jadi fi'il amar, selepas fi'il amar tu biasanya dia akan jadi maf'ulun bih daripada atas. Kamilatan dia adalah hal waktu di baris atas. Okey, jawapannya apa? Dia punya hal kamilatan. Okey, dia punya i'rab. Hal mansub bil fathah.
Naam, hal mansub bil fathah. Tambahlah fathah zahirah Fathah zahirah. Yang ni saya tak jawab fathah zahirah. Sebenarnya hal mansub bil fathah bagi ustaz cukup dah. Tapi takutlah itu time SPM percubaan SPM untuk percubaan ke bukan percubaan. SPM sebenar untuk Syafawi. Siapa yang tak sebut zahirah tak dapat markah. Apa? Saya kata apa benda. Zahirah tu bukan wajib. Tapi tak apalah. Sebutlah. Kenapa nak sebut zahirah ni? Bila nak sebut? Apabila nampak jelas. Macam ni contohnya kamilatan. Nampak tak fathah dekat sini? Awak nampak tak? Ke tak nampak? Nampak. Nampak kan? Nampak. Walaupun Ustaz padam dia. Okay, walaupun Ustaz padam, jangan kata tak nampak. Awak lah yang kena letak kamilatan. Boleh letak tak tanwin kat atas ni? Boleh, tak ada masalah. Tak kisahlah tanwin ke atau baris satu kat atas. Selagi dia boleh letak, awak letak zahirah. Gitu. Okey, contoh yang tak boleh letak ya bani addis salata wa ya bani pula. Ya bunayya addis salata wa anta. Contoh Ustaz tukar. Wa anta wa anta khashian. Wa anta khashian. Contohnya yang ni kita pakai hal jumlah. Jumlah apa ni? Mula dengan wa anta. Hal Ismiyah. jumlah ismiyah. Okey, bagus. Okey, jadi kat sini contoh kalau Ustaz mula, Ustaz padam kamilatan ni, Ustaz tukar wa anta. Anta ni baris atas. Dia memang baris atas. Tak apalah, ini macam nanti awak keliru. Okey, Ustaz tukar wa ana. Okey. Wahai anakku, tunaikanlah solat ketika dalam keadaan aku ni tengah khusyuk. Macam itulah dia cakap kat anak dia. Wahai anakku, tunaikanlah solat dalam keadaan aku ni tengah khusyuk. Okey. Yang ni ana ni kita kata adalah pemula kepada hal. So nak tanya lah dekat ana ni apa dia punya baris hujungnya? Apa dia i'rab atau atas tak tepat? Apa dia i'rab atau baris hujung? Ya, bagus. Jawapan dia sukun. Sukun. Jadi ada nampak tak baris patutnya hal, kalau hal ni biasanya dia baris atas. Jadi awak ada nampak tak dia baris atas dekat tempat hal yang pertama ni? Tak kan? Tak. Jika dia tidak, maka sepatutnya dia tak boleh letaklah zahirah macam tu. Dia kena buanglah zahirah ni. Okey. Jadi letak je lah zahirah. Letak je lah zahirah. Itu pesan Ustaz Letak je lah zahirah. Ustaz bila nak letak saya tak tahu. Letak je. Semoga dengan letak tu betul jawapan awak. Ustaz doa ni. Okay, dalam SPM, semoga soalan dia minta zahirah dia dan awak letak zahirah tu. Letak je. Walaupun awak tak tahu dia betul atau salah. Letak saja. Okay, terus. Farisha. Nombor 2. Ja'a al-qaidani muntasirin. Dia punya hal qaidani muntasirin. Okey. Dia punya hal muntasirin. Kejap. Kenapa soalan ni lain? Mutasimah kamilatan. Oh ya, okey, betul lah. Dia punya i'rab hal mansub bil ya' az-zahirah. Hal mansub bil ya. Okey. Barulah saya nampak sikit macam mana nak letak zahirah ni. Jap. Okey dah saya nampak. Cara nak letak zahirah. Zahirah awak letak hanya pada baris fathah, kasrah dan dhammah. Itu je. Cuba ulang balik. Bila nak letak zahirah? Pada baris fathah, kasrah dengan dhammah. Pandai. Okey. Kat mana nak letak tu? Tengok ni dalam peta i'rab. Mana nak letak? Fathah.
Okey. Semua yang bahagian atas ni je. Kalau awak perasan lah, yang bahagian atas saja. Dhammah, fathah, kasrah. Okey, dalam marfu' yang dhammah sahaja, dalam mansub yang fathah sahaja, dalam majrur yang kasrah sahaja. Itu je. Itu ni mufrad, jamak muzakkar salim, jamak taksir untuk marfu'. Kalau untuk mansub, mufrad dan juga ataupun jamak taksir. Ataupun kalau majrur, mufrad, jamak muannas salim dengan jamak taksir sahaja. Ni sahaja yang awak kena letak fathah zahirah ataupun dhammah zahirah ataupun kasrah zahirah sahaja. Boleh tak? Boleh tak? Boleh Ustaz. Boleh. Okey, baik. Jadi dekat sini ya perlu tak letak? Perlu tak ya? Tak perlu. Tak ya. Okey, tak perlu. So macam tu lah hal mansub bil ya. Settle masalah. Okey, Farisha, tafadhali. Ni muntasirin. Yahruju al-falahul Na ila falahuna falahuna ila al-khalaq ila al-hakolu. Okey, tak apalah bunyi tengah ni tak kisah. Yang lam ni baris atas ke bawah ke depan? Bawah. Kenapa bawah? Depan hujan. Wah, terror lah Farisha. Hebat. Okey, ni Mashina. Hal dia apa? Mashina. Mashina, hal apa ni? Hal mansub bil ya. Hal mansub bil Bil ya. ya. Nak tak zahirah tak? Tak. Ya, pandai. Okey, terus nombor 5. Tatasabaku ala ibtani fil mubaroti. Okey. Nasyitoti. Ni berapa orang ni? Nasyitotai ni. Nasyitotaini. Sebab dia 2 orang ni, laibatai ni. Okey, dia punya hal dia adalah Nasyitotaini. Nasyitotaini. Okey. I'rab dia Hal mansub bil ya. hal mansub bil ya. Okey, sahih. Soalu sadis. Wa khulqul insan do'ifain. Okey. Halnya adalah Do'ifain. dhaifan. I'rab Hal mansub bil fathah az-zahirah. hal mansub bil fathah az-zahirah. Pandai. Okey. Soal sabi'. Hadara al-muhandisuna mubakirin. Okey. Punya hal mubakirin. Mubakirin. I'rab hal mansub bil ya. Hal mansub bil ya. Pandai. Okey, terus Ja'at al-tamizat sa'idat. Tilmizat sa'idat. tilmizatu, tilmizati, tilmizata. Ja'at tilmiza. Ja'at ni fi'il madhi. Tilmiza tu. Okey, tilmizatu. Kenapa? Kerana Fa'il. yang ni fi'il. Dia tak ada macam tadi mana tadi? Ni ra'aitu ni. Kalau awak tengok ra'aitu ni maksud dia saya telah lihat. Jadi fa'il dia adalah saya. Dalam satu fi'il ni dia gabungkan sekali dengan fa'il pelaku. Maka kat sini jadi khatiba kerana dia mangsa. Akan tetapi kalaulah fi'il tu, contohnya ni hadara. Nampak kan? Hadara ni. Hadara ni adalah dia seorang lelaki. Siapa pelaku dia? Dia tak sebut pelaku dia, melainkan dia sebut dekat sini, dekat sebelah ni. Hadara, siapa yang hadir? Bapak-bapak. So pelaku dia terus sini jadi baris depan.
Dia kalau pelaku baris depan. Ya ta'awanu, bekerjasama. Siapa yang bekerjasama? Ada tak disebut dalam fa'il ni siapa fa'il dia, pelaku dia? Tak ada. So siapa pelaku dia? Sebelah dia lah. So kat sini tulabu. Gitu cara dia. Sama dengan tas'a. Tas'a ni berusaha. Okey, berusaha. Siapa yang berusaha? Kalau awak tengok ni tas'a, ta dimula dengan ta, maka perempuan dah pelaku dia. Sebelah dia ni pelaku dia rupanya. Sebab daulah ni perempuan. So pelaku baris depan biasanya. Gitu. Nampak tak? Samalah dengan soalan ni tadi. Ja'at, maksud dia seorang perempuan telah datang. Mana pelaku dia? Seorang perempuan ada tak sebut dalam ni? Tak ada. Jadi sebelah dia lah pelaku dia. Sebab itulah sebelah dia ni kena baris depan, ataupun hukum dia marfu'. Okey, ja'at tilmidatu. Dia punya hal Sa'idatin. Sa'idatin. Jadi hal dia adalah mansub bil kasrah az-zahirah. ya na'am, hal mansub bil kasrah az-zahirah. Okey. Yang ni saya kena terang sikit. Kenapa jawapannya hal mansub bil kasrah az-zahirah? Okey, baik, cuba tengok. Mula-mula nak tahu ni contoh sa'idat ni hal kan. Okey, sa'idat ni adalah hal. Okey, hal hukum dia dekat mana? Mansub ke marfu' ke majrur? Mansub. Okey, bagus. Nampak? Nombor apa hal? 8. Nombor 8. Okey, hukum dia mansub. Okey, tulis dulu hal mansub. Mana tadi? Okey. So, kita tulis dulu hal yang mansub. Okey, nak tahu dia punya baris dia ni, baris atas ke bawah ke depan, kena tengok dia punya, biasanya tengok bilangan ataupun dia jenis yang mana. Okey, sa'idat ni duduk kat tempat mana? Jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Okey, jamak muannas salim. Apa tanda jamak muannas salim? Alif ta. Ya, ni dia alif ta di hujung. Siapa tak nampak alif ta di hujung? Nampak. Ada tak nampak? Pendek umur. Ya, tak nak cakap. Okey. Saya pandai semua. Okey, nampak kan? Okey, alif ta ni di hujung ni adalah tanda jamak muannas salim. Mana jamak muannas salim? 1 2 3 4. Nombor apa? 3. 3. Ni dia, jamak muannas salim nombor 3. Ni baris apa ni? Kasrah. Maka secara automatik sa'idatin ke sa'idatun ke sa'idatan? Sa'idatin. Ya, sa'idatin. Gitu. Ustaz, biasanya bukan hal ni baris atas je. Tengok keadaan lah. Bila dia baris atas ni je mufrad dengan jamak taksir. Tapi kalau dia kasrah baris bawah. Silap. Kalau dia jamak muannas salim dia baris kasrah. Tengok keadaan dia. Okey, kita dah ada kasrah. Baik. Hal mansub bil kasrah. Saya kata tadi, kalau kasrah, fathah dan dhammah dia kena letak apa? Zahirah. Ingat tu. Okey, soalu tasi'. Farisha. Ya Umar, ta'ala hunna bisur'ah. Okey. Dia punya hal hunna bisur'ah. Okey. I'rab dia hal mansub bil kasrah. Masuk bil kasrah? Okey. Baik. Jawapan dia adalah bisur'ah. Hunna tak termasuk. Hunna ni bukan hunna yang huwa huma hum hiya huma hunna, bukan tu macam ni je hunna. Hunna yang huwa huma hum hiya huma hunna, macam ni je dia. Hanun je, tak ada alif. Hanun. Okey, betul. Hanun saja bidun alif. Naam. Okey. Bila huna kat sini sebenarnya bukan maksud dia dia 3 orang perempuan, bukan. Huna dekat sini maksud dia
sini. Di sini. Ta'al huna. Ya Faiz ta'al huna. Contohnya. Wahai Faiz, mari sini. Gitu. Itu maksud dia. So huna kat sini maksud dia sini. Kalau hunaka maksud dia di sana. Huna sini, hunaka sana. Jadi dia punya hal dia adalah ni bisur'ah. Okey, bisur'atin. Hal dia adalah hal. Jawapan Fadisha adalah hal mansub bi. Bukan. Apa dia Fadisha jawapan awak tadi apa? Hal Al-mansub bil kasrah. bukan. Kalau kasrah ni je, jamak muannas salim je. Nampak ni? Mansub kalau kasrah dia jamak muannas salim. Tapi ni bisur'ah ni dia bukan jamak muannas salim. Huna ni pun lagilah bukan jamak muannas salim. Fathah. Fathah. Sur'ah ni dia selepas huruf jar. Nampak ni B. Oh. Lepas huruf jar bagi apa? Allah. Bagi domah, bagi kasrah. Kasrah. Tapi kalau buat hal mansub bil kasrah salah sebab kasrah dalam mansub hanya jamak muannas salim. So macam mana? Fathah. Syibhu jumlah. Ya, dia syibih jumlah. I'rab dia adalah siapa yang tak tahu meh i'rab kan? Kita tulis i'rab. Doa-doa lah tak keluar soalan ni. Payah pula soalan dia. Okay, i'rab dia adalah syibih jumlah. Special syibih jumlah fi rupanya mabni fi mahalli. Dia duduk dekat tempat nasab. Ni bisur'ah ni duduk tempat nasab fi mahalli nasab. Okey. Jadi tapi fi mahalli nasab dia adalah hal. Yang ni i'rab untuk mabni. Okey, jawapan adalah syibhu jumlah fi mahalli nasbin hal. Ustaz pernah ajar dulu kat awak cara i'rab mabni. Mudah saja, tak susah. Okey, mula tengok mana? Tengok bawah dia ni, bawah dia. Okey. Tengok bawahnya, tengok atas je selalu. Bawah ni adalah i'rab bagi mabni. Okey. Jadi tadi syibih jumlah tadi dia berada dekat mana? Dia ada tak dalam ni? Tak ada, dia tak ada dalam ni. Okey, so dia adalah i'rab yang special lah, awak kena hafal. Okey, mula-mula i'rabkan dia syibih jumlah, dia tak ada dalam ni. Susah kena tambah ni. Okey, syibih jumlah. Lepas tu hukum dia sebenarnya mabni. Tapi dia tak tulis. Jadi kat situ awak tulis je syibih jumlah saja. Kemudian awak ambil kat atas ni pula fi mahalli. Itu kena tambah. Fi mahalli. Tadi halan. Fi mahalli sebut dulu nasab, fi mahallin nasbin atau fi mahallin mansub. Sebutkan dia duduk tempat mana. Bisur'ah tu duduk tempat mana? Duduk tempat hal. So jawapannya fi mahallin nasbin hal. Itulah, doakanlah tak keluar soalan ni. Tapi kalau keluar soalan ni minta tolong hafal. Kalau awak tak faham sila hafal. So Ustaz yakin ramai tak faham. Seperti mana Ustaz dulu belajar awal. Memang tak faham. Tapi lama-lama faham lah. Okey, terus soalul ashir. Kotof tu al. Okey, kotof tu ke kotif tu saya tak pasti kotof tu maksud dia saya telah petik. Okey, jadi kat sini samarata ke samarati ke samaratu? Tak dengar? Tak apa, Farisha cakap je kuat-kuat. Jangan takut-takut. Taram je, salah tak apa, Ustaz tegur. Apa dia? Kotof tu samara tu. Jawapan dia samara
samarota ya Farisha. Kenapa samarota? Maf'ul bi. Maf'ulun Mangsa. bih. Dia mangsa. Ni Sat kata tadi. Nampak ni contoh lain dia bagi. Qataftu. Nampak tak tu ni maksud dia? Saya. Saya. Fi'il madhi. Saya. Qatafa maksud dia Saya. petik. Okey. Tu maksud dia saya. Jadi dua ni, qataftu ni maksud dia saya telah petik. Metik. Okey. Jadi kalau kita gunakan saya telah petik ataupun kami telah petik ataupun Ahmad telah petik, lepas tu tiba-tiba dia letak sebelah ni satu kata nama Samarah. samarah. So jadinya samarah ni adalah mangsa sebab dia adalah buah lah yang dipetik. Saya telah petik apa? Buah. Okey. Jadi mangsa. Okey, qataftu samarata. Wahia nadi Ja- jatu. nadijatun. Okey, dia punya hal dia adalah Wahia nadi jatu. wahia nadijatun. I'rab dia adalah Sebuah jumlah juga. bukan, dia kalau wahia dia adalah apa? Dia mula dengan wahia. Jumlah Jumlah ismiyah. ya, jumlah ismiyah. Yang ni special Syibih jumlah apa lagi? Syibih jumlah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. I'rab dia macam ni. Okey. Kalau syibih jumlah fi mahalli nasbin hal. Okey, kalau jumlah ismiyah, i'rab dia adalah jumlah ismiyah fi mahalli fi mahal. Hal duduk tempat apa? Dom. Marfu' ke nasab ke majrur? Masuk. Mansub. So tulis nas Marfu'. Asbi. hal marfu'. Saya dengar hal marfu' tadi. Siapa cakap tu? Okey. Okey, jawapan dia adalah mansub. Okey. Macam ni saya tahu dia hal ni mansub. Ni bukti dia. Nampak hal mansub. Siapa cakap marfu' tadi? Tak tahu. Okey. Fi mahali nasbin ataupun awak nak buat fi mahali mansub pun boleh lah. Fi mahali mansub. Ustaz terima tapi pembaliksa Ustaz tak tahulah dia terima ke tidak. Okey, jadi yang jumlah ismiyah ni yang wahia nadijatun ini adalah hal, kan? Dia adalah hal. Hal tersebut di hujung. Begitulah rupanya. Okey. Siap. Dah. Okey, ahsanti ya Farisha, ahsanti. Tapi siapa bentang tadi? Ya Aisyah, lagi siapa bentang lagi? 2 orang je tadi Okey, alhamdulillah kita dah settle tajuk hal kecuali yang bawah. Ada lagi punya. Banyak tajuk hal ni. Okey, jadi esok bersedialah pembentang yang berikut. Siapa yang bentang ni? Izni dengan Farah. Saya. Imran Izni dengan Imran. Izni dengan Imran. Okey, lagi 2. Kemudian kita masuk pada maf'ulun fih pula insya-Allah. Jadi saya rasa esok kalau Ustaz tak banyak membebel, kita masuk terus maf'ulun fih. So bersedialah siapa yang akan bentang maf'ulun fih. Kalau Ustaz banyak membebel, orang yang maf'ulun fih ni hura-huri dulu. Dia bentang hari Khamis insya-Allah. Okey, nak sampai ke maf'ul mutlak lamanya. Mana maf'ul mutlak? Ya Allah. Lama. Ustaz perlu terangkan sesuatu sebab tak nak awak kena faham. Okey. Kita alhamdulillah tajuk nahu kita dah habis. Tajuk kita nahu kita dah habis. Alhamdulillah sangat. Jadi sekarang ni kita tinggal nak mendalami bersungguh-sungguh tentang tajuk nahu tu. Okey, memang agak lama lah. Okey, baik. Hal indakum soal? Tak ada. Karangan berapa dah karangan kita dah hafal? 2. Apa dia?
pasal untuk ilmu satu. Kan? Yang kedua pasal apa? Solat. Pasal Urus solat. dia ada banyak kan. Kepentingan solat, masjid, apa lagi ya? Kepentingan solat, masjid, puasa. Haji ada. Haji dia? Haji. Ada. Banyak. Ada. Zakat Jadi semua ada. zakat pun ada. Alhamdulillah. Apa yang Ustaz nak buat adalah tolong jangan lupa, ataupun tolong ingat. Selagi tak habis kertas, alhamdulillah, kertas peperiksaan LAM, sesiapa yang tak hafal ataupun sesiapa yang lemah dalam hafalan, dia hafal tak jadi, itu dia buat karangan banyak salah. Okey. Siapa yang dengar ni dia terasa, dia tahulah diri dia sendiri ataupun siapa yang dah hafal, teruskan hafal, teruskan usaha nak menghafal sampai SPM LAM nanti. Okey. Jangan lupa lagi. Nanti dah habis je SPM LAM tu, awak nak lupakan, dipersilakan. Saya kata terjujur ni, dipersilakan. Sebab mungkin awak nak prepare untuk benda lain lah, lupa. Betul, biasalah tu. Macam Ustaz, kalau awak tanya pasal AdMed, Ustaz lupa dah. Kalau awak tanya pasal kimia, Ustaz lupa dah. Awak tanya pasal biologi, Ustaz lupa dah. Jujur ni. Itu betul, jujur. Awak tanya pasal apa lagi awak nak tanya? Matematik moden matematik moden yang awak belajar dulu, yang ada X, lepas tu ada macam XY bahagi-bahagi tu kan. Jujur lah Ustaz lupa. Kalau awak bagi soalan tu, wallahi Ustaz tak mampu nak buat. Biasalah tu. Sebab kita banyak benda nak tahu, nak ingat kan. Kalau awak terror, hafal lah sampai ke kiamat, InsyaAllah. Biasa orang yang terror dia hafal sampai kiamat. Sebab Ustaz tak terror, Ustaz beritahu. Okey, Alhamdulillah. Jadi kita telah selesai perbincangan pembentangan pada hari ini. Kita akan sambung pada esok hari, InsyaAllah pada pukul 8. Bersedia siapa yang pembentang. Jadi kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Syukran ala istima'ikum wa hudurikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.